yakin, terlebih yakin yang kerajaan hari ini walaupun disokong oleh 152 ahli parlimen masih lagi boleh tumbang. Sebab apa? Sebab mereka berharap yang Sabah Sarawak akan menyokong mereka. Sekarang ni mereka terlebih yakin sangat Sabah Sarawak ni akan pergi dengan mereka. Okey? Sabah Sarawak ni boleh sokong mereka dah. Sabah Sarawak akan tinggalkan Anwar Ibrahim. Jelas bahawa memang ada usaha tebuk atap. Baru-baru ni ada orang hantar gambar, dia kata Anwar Ibrahim telah membelanjakan 600 juta untuk membayar ahli parlimen supaya jangan lompat. Sebenarnya tuan-tuan, kalau nak cerita, yang membelanjakan 100 juta ni buat apa Anwar Ibrahim? Buat apa Anwar Ibrahim nak belanja 100 juta? Yang belanja 100 juta pun pembangkang. Kalau pun benar 100 juta itu dikatakan dibelanjakan untuk membeli, kenapa Anwar Ibrahim nak kena bayar? Apa alasan, macam saya kata, apa alasan GPS nak pergi sokong Perikatan Nasional? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah geng, kita bersama lagi. Baru-baru ni 22 hari bulan, bukan main lagi. Papa Gomo lah, beberapa orang duduk mendoakan kebahagiaan kerajaan Anwar Ibrahim PMX akan tumbang. Last tak tumbang-tumbang. Keesokan hari tu, secara tiba-tiba GPS mengeluarkan kenyataan menerima satu tawaran daripada Perikatan Nasional. Lah, tawaran 600 juta aja. Sedangkan Anwar Ibrahim bagi 13 bilion kepada Sabah Sarawak. Perikatan Nasional tak tahu dia ambil duit mana. Mungkin nanti bila dia jadi kerajaan, dia akan korek duit simpanan kerajaan dia, ataupun dia pergi buat hutang negara tambah lagi 600 juta untuk bagi dekat Sabah dan juga Sarawak saja. Mereka nak tarik GPS, GRS parti-parti Sabah Sarawak untuk nak bersama dengan mereka untuk tubuh kerajaan. Tapi tak cukup lagi. Sebab mereka punya tahu, mereka punya pemikiran, kalau UMNO BN dah mai bersama dengan Perikatan Nasional, of course GPS, GRS akan ikut bersama-sama. Tetapi pendirian dan kenyataan-kenyataan daripada tahun lepas, sebelum PRN lagi dan selepas PRN, dan ini dah cukup setahun, GPS, GRS keluarkan kenyataan berdiri teguh dengan kerajaan perpaduan. Kalau mereka ambil 30 orang, 30 kerusi daripada Barisan Nasional, mereka tak dapat bentuk kerajaan lagi pun. Kan? Mereka tak dapat lagi 70, 74 tambah dengan 30 tak cukup lagi, baru duk ada 104 kerusi. GPS, GRS dan parti-parti lain masih bersama dengan kerajaan perpaduan, tak tumbang-tumbang lagi. Dan kalau macam GPS, GRS apa semua yang macam duduk bersama dengan perikatan pun, Barisan Nasional masih berada dekat kerajaan perpaduan, belum tumbang lagi. Kerajaan perpaduan tu ada 112 kursi, cukup-cukup lagi. Jadi inilah formula sehingga kena dapat tawar sampai 600 juta ringgit. Tapi kita pun jangan lupa, kenyataan yang dikeluarkan oleh ahli-ahli parlimen GPS, GRS takkan bersama dengan parti PAS. Sebab ni ahli parlimen mengeluarkan kenyataan PAS ni terlalu resis. Dia terlalu resis, teruk sangat resis. Sedangkan negara kita pelbagai kaum. Tambah-tambah Sabah Sarawak. Sebab tu tak boleh masuk ke belah Sabah Sarawak. Parti PAS ni tak boleh masuk. Sebab apa? Sebab rakyat Sabah dan Sarawak ni, mereka politik mereka lain. Kan? Bila mereka tengok, mereka kenal perangai parti PAS. Sebab tu mereka tak main-main. Sebab tu mereka tak bersama dengan PAS. Sebab tu mereka sanggup bersama dengan kerajaan hari ini. Sebab negara kita pelbagai kaum. Sabah Sarawak, orang Melayu di sana minoriti. Majoriti di sana Kristian ada pelbagai bangsa ke. Jadi jom aku nak buat dengan hampa sama-sama, jom kita dengar apa yang diperkatakan oleh Wan Abdul Hadi soal yang PAS Perikatan Nasional tawarkan 600 juta dan juga cubaan tarik GPS, GRS untuk bersama dengan Perikatan Nasional. Jom sama-sama kita dengar apa yang diperkatakan oleh Wan Abdul Hadi. Okey, sebenarnya kan walaun dengan satro-satro Perikatan Nasional ni, mereka masih lagi berharap yang mereka boleh jadi kerajaan. Mereka masih lagi yakin, terlebih yakin yang kerajaan hari ini walaupun disokong oleh 152 ahli parlimen masih lagi boleh tumbang. Sebab apa? Sebab mereka berharap yang Sabah Sarawak akan menyokong mereka. Mereka tak boleh nak ambil sokongan daripada Semenanjung dah, tak boleh.
UMNO Barisan Nasional. Kita sendiri tahu hubungan antara UMNO Barisan Nasional dengan PH makin lama makin elok. Okey, cuma ada masalah-masalah kecil saja, masalah-masalah yang masih boleh dirunding. Okey, hubungan di antara parti-parti dalam kerajaan perpaduan secara dasarnya tak ada masalah. Masing-masing tahu peranan masing-masing, masing-masing tahu apa yang masing-masing boleh buat dan masing-masing tahu, masing-masing faham apa yang masing-masing tak boleh buat demi menjaga hubungan antara parti. Okey, sebab itulah sekarang ni mereka terlebih yakin sangat Sabah Sarawak ni akan pergi dengan mereka. Okey, Sabah Sarawak ni boleh sokong mereka dah. Sabah Sarawak akan tinggalkan Anwar Ibrahim. Okey, jadi aku nak tanyalah, ada tak orang Sabah Sarawak dalam ni yang tengok video aku ni, orang Sabah Sarawak, aku nak tanyalah. Okay, korang sanggup tak duduk bawah kerajaan PAS? Korang sanggup tak duduk dalam pemerintahan Perikatan Nasional? Korang sanggup ke tak? Aku nak tanyalah rakan-rakan kita dari Sabah Sarawak. Tolong komen dekat video aku ni. Aku nak tengok sikit suara orang-orang Sabah Sarawak ni. Okey, puak-puak walaon ni mereka yakin, mereka masih lagi berharap yang Sabah Sarawak ni akan swing pergi ke arah mereka. Okay? Tapi korang tengoklah sendiri. Pemimpin PAS pun tak hormat pemimpin dari GPS, dari GRS GPS. Okey, hari tu baru Sanusi bergaduh dengan Menteri Pelancongan. Menteri Pelancongan tu daripada parti mana? Daripada Sarawak. Okey, jadi orang Sarawak nak ke duduk bawah parti resis macam PAS ni? Parti yang tak habis-habis main perkauman, tak habis-habis main isu apa? Isu bangsa lah, isu agama lah. Sanggup ke korang semua? Cuba komen kat sini tengok. Okey, geng. Cuba hamba tengok kan. Macam baru-baru ni kan. Ada pasal Tiong, Menteri Pelancongan. Baru-baru ni kan dia ada mabuk sikit selepas program kempen pilihan raya dekat Pelangai. Dia pun meraihkan Cina-Cina yang dekat Pelangai. Lepas tu dia pun ada hidang minum. Dia pun minum, lepas tu dia mabuk. Dan Perikatan Nasional Parti PAS ni buat teruk apa semua. Sedangkan Tiong sendiri cakap dia mabuk sikit di luar waktu bekerja. Kan? Bukannya duduk di dalam pejabat, bukannya waktu bekerja. Ni waktu malam. Kan? Jadi itu pun dia, geng PAS ni dia dah jadikan isu duk hantam sana, duk hantam parti-parti yang bukan Islam ni. GPS ada Cina, ada Kristian, ada Melayu. Kan? Jadi memang itulah. Dan satu lagi, Datuk Seri Anwar Ibrahim pun dah keluarkan kenyataan baru-baru ni. Waktu dekat temu Anwar dekat Bukit Jalil. Kan? Anwar Ibrahim pun dia cerita setakat 1 tahun kerajaan perpaduan tak pernah ada perbezaan pergaduhan ataupun bertengkar mulut apa semua sepanjang setahun ni tak ada berlaku pun di antara di dalam kabinet dan juga di dalam parti-parti ni. Kan? Di antara kepimpinan tak ada masalah apa pun, tak berlaku. Dia bersyukur sangat. Dan Zahid Hamidi pun dia cakap dia memberi sepenuhnya kepercayaan dan apa yang dibuat tindakan-tindakan Perdana Menteri hari ini belum pernah dibuat oleh kepimpinan Perdana Menteri sebelum-sebelum ni. Zahid Hamidi dia pernah jadi timbalan Perdana Menteri terhadap Najib Tun Razak. Dia pun sehingga dia kata apa tindakan Anwar hari ini kan sangat berbeza dengan Perdana Menteri sebelum-sebelum ni. Nampak di zaman Najib Razak dan juga Abdullah Ahmad Badawi. Kan? Waktu zaman Pak Lah, kalau kalau tak silap aku Zahid dia jadi Menteri Pertahanan. Kalau tak silap aku kan. Jadi apa boleh tengok kan kekukuhan, betapa kukuhnya, rapatnya, eratnya kerajaan perpaduan hari ini. Alhamdulillah. Kita rasa bangga sebab kita memerlukan kestabilan politik. Sebab tu Sabah Sarawak kan. Sebab of course Sabah Sarawak memang akan terkesan. Mereka pun dah rasa 33 bulan kan. Mereka dah rasa kesusahan sebab pelaburan tak masuk. Sabah Sarawak pun bukan setakat Sabah Sarawak, satu Malaysia. Sebab apa? Negara politik huru-hara. Pelabur pun tak mau masuk. Bila pelabur-pelabur tak masuk, macam mana anak-anak kita, orang Malaysia nak bekerja? Jadi apabila pelabur masuk, anak-anak kita, budak-budak muda sampai ke tua, ada peluang-peluang pekerjaan yang baru. So, bila mereka ada kerja, mereka tak perlulah mengharap bantuan daripada kerajaan, tak kira kerajaan negeri ke, kerajaan pusat ke. Sebab rakyat ada pendapatan. Berbeza dengan zaman Perikatan Nasional, zaman Maes, zaman Muhyiddin, pelabur tak masuk, malah pelabur lari. Bila pelabur lari, syarikat tutup, habislah kena buang kerja, pakat-pakat jadi penganggur. Sebab tu sekarang ni Alhamdulillah, sepanjang setahun Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri,
pengangguran hanya, kalau tak silap aku, 3.4% saja. Alhamdulillah. So aku nak bawa dengan apa bersama-sama, jom kita dengar apa yang diperkatakan oleh Iswardi Moni. Dia cerita dia dah habis dekat hampa semua. Jadi jom sama-sama kita fikir, jom kita nilai bersama-sama, jom kita bersama-sama dengan Iswardi Moni. Ada satu berita menarik mengenai GPS di Pujuk. Kita dengar. Memang benar terdapat usaha memujuk gabungan. Jap tuan ni. Memang benar terdapat usaha memujuk gabungan Parti Sarawak GPS untuk menarik sokongan kepada kerajaan perpaduan. Perkara itu diakui sendiri Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Uping dalam pertemuannya bersama Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Putrajaya pada Jumaat. Bagaimanapun, Anwar menghargai kesetiaan GPS yang enggan termakan pujukan untuk terlibat dalam rancangan tebuk atap itu. Beliau bukan saja sekadar mengulangi pendirian yang tegas yang tidak betul ansur bahawa kerajaan perpaduan kekal sehingga pilihan raya umum akan datang, tetapi beliau juga menyampaikan beberapa percubaan yang agak desperate oleh kalangan lain yang cuba memberi pelakuan dan memujuk beliau dan GPS, dan beliau menolak dengan tegas. Jadi katanya dalam beberapa pertemuan terakhir bila ada percubaan itu, beliau secara konsisten menolak dengan tegas bahawa tidak akan melayani sebarang perbincangan untuk meletakkan hubungan negeri Sarawak dan Persekutuan. Jelas Anwar. Okey. So daripada kenyataan itu tadi, jelas bahawa memang ada usaha tebuk atap. Bahawa ini ada orang hantar gambar, dia kata Anwar Ibrahim telah membelanjakan 600 juta untuk membayar ahli parlimen supaya jangan lompat. Sebenarnya tuan-tuan, kalau nak cerita, yang membelanjakan 100 juta ni buat apa Anwar Ibrahim? Buat apa Anwar Ibrahim nak belanjakan 100 juta? Yang belanja 100 juta pun pembangkang. Kalau pun benar 100 juta itu dikatakan dibelanjakan untuk membeli, kenapa Anwar Ibrahim nak kena bayar? Kan? Apa alasan, macam saya kata, apa alasan GPS nak pergi sokong Perikatan Nasional? PAS terutamanya. Pemimpin-pemimpin di dalam GPS terutama yang bukan Islam confirm tak akan terima PAS sebagai Perdana Menteri. Soalannya, kalau GPS sokong Perikatan Nasional, siapa jadi Perdana Menteri? PAS. Jadi usaha untuk tebuk atap ni sebenarnya ada, memang berlaku, dan saya dah nyatakan sebelum ini, usaha untuk menjatuhkan kerajaan itu sentiasa konstan. Abang Johari sendiri menyatakan bahawa usaha untuk menarik GPS keluar dan menyokong Perikatan Nasional itu ada. Cuma timbul isu ialah bagaimana nak membentuk kerajaan sekiranya GPS GRS sahaja yang melompat. Sekiranya GPS dan GRS sahaja yang melompat, kerana masih tidak cukup. Jumlah itu masih tidak cukup. Soalan seterusnya, siapa yang akan jadi Perdana Menteri? Soalan seterusnya, siapa yang bakal jadi Perdana Menteri kalau sekiranya perkara itu berlaku? Adakah Perdana Menteri itu datang daripada PAS, ataupun Perdana Menteri itu datang daripada Bersatu? PAS nampaknya beria meletakkan dan dah menolak nama Dr. Sam, dan itu antara sebab kenapa Dr. Sam diletak bertanding di Kemaman. Samsuri diletak bertanding di Kemaman memang atas usaha itu. Cuma sekarang ini tuan-tuan, bila semalam bangunan Ilham disita, dia bukan tak signifikan cerita tu. Ada dalam satu WhatsApp group geng-geng Papa Gomo, Ilham Center, itu bukan Ilham Center bye. Bangang tahulah bodoh tu percuma, tapi janganlah sapu semua kan. Bangunan Ilham milik Daim itu disita. Kita tak tahu dia memberi implikasi yang besar kepada keuangan dan juga duit-duit yang sekarang ini dikatakan hendak ditabur bagi meruntuhkan kerajaan ini. Raja Petra mendedahkan sebanyak 600 juta telah akan dibelanjakan, dan sekarang ini akan dibelanjakan 600 juta untuk membeli wakil-wakil kerajaan. Ni saya dedahkan.
wakil-wakil ahli parlimen kerajaan demi untuk menyokong Perikatan Nasional. 600 juta telah pun dibelanjakan, telah dikeluarkan tapi belum dibayar lagi. Dikatakan promise untuk nak diberikan kepada individu-individu tertentu supaya mereka melompat dan menyokong kerajaan Perikatan Nasional, Perikatan Nasional dan membentuk kerajaan Perikatan Nasional. 600 juta menurut Raja Petra. Tak percaya, pergi tanya Raja Petra. Dia kata Anwar Ibrahim yang keluarkan. Bukan Anwar Ibrahim, tuan-tuan. Dia tahu 600 juta tu bukan milik Anwar Ibrahim. 600 juta itu milik seseorang yang sangat tua. Dipegang oleh siapa, tuan-tuan? Seseorang yang baru-baru ini bangunannya telah disekat. Siapa? Daim? Bukan Daim. Daim tu orang depan je. Dia ada orang belakang dia. Tuan-tuan ingat apa orang kata, pengambilan Tun Mahathir itu sebagai penasihat ekonomi 4 negeri PAS tu memang betul-betul nak jadi penasihat ke? Penasihat apanya, bertanding dengan parlimen pun hilang deposit. Dia bukan penasihat tu, tuan-tuan. Dia pejuang ini. Jangan kita tak tahu. Okey? Sebab itu Datuk Seri Anwar Ibrahim kata, Anwar yakin tebuk atap tidak akan berlaku. Perdana Menteri hari ini menzahirkan keyakinan percubaan menukar sokongan atau tebuk atap tidak akan berlaku berikutan sokongan padu yang diberikan oleh Sarawak. Tuan-tuan, kenapa dia orang yakin bahawa semalam tu kerajaan akan tumbang? Kenapa dia orang begitu yakin semalam kerajaan akan tumbang? Saya nak bagi tahu, duit telah ditawarkan. Duit telah ditawarkan. Tetapi dia kena ingat, dia bagi 600 juta dekat wakil Sarawak. Dia bukan wakil Sarawak je, dia total tu. Sarawak kata 600 juta itu celah gigi aku je. Bajet kami 10 bilion. Sarawak punya bajet 10 bilion. Kelantan punya bajet 1 bilion tak sampai. Sarawak punya bajet bukan 10. Sorry, saya silap. Ya Allah. 2024 Sarawak punya bajet 13 bilion. Kamu nak bagi 600 juta, kena gelak je. Teruskanlah kena kencing wahai pengikut-pengikut dan penganut-penganut agama PAS. Sekian saja daripada saya. Okey, Alhamdulillah kita dah bersama dengan Iswadi. Tengok, Astro Awani pun menceritakan memang benar sedang memujuk GPS GRS untuk bersama dengan Perikatan Nasional untuk tubuh kerajaan bersama-sama. Cuba hampa tengok, kemaruk kuasa ni teruk sangat. Gila kuasa, kemaruk kuasa ni, Allahu Akbar. Dan Alhamdulillah GPS pun menegaskan pendirian mereka tetap mereka nak bersama dengan Anwar Ibrahim dan juga kerajaan perpaduan. So mereka reti nilai lah geng. Antara zaman Najib, zaman Mahathir, zaman Muhyiddin, zaman Ismail dan zaman Anwar. Betapa banyak kenikmatan yang mereka dapat daripada Anwar Ibrahim. Daripada segi MA63, daripada segi projek untuk meluluskan, untuk melaksanakan projek Anwar Ibrahim besarkan. Sebelum ni kalau 50 juta punya projek, kerajaan Sarawak atau Sabah kena minta kelulusan daripada kerajaan pusat. Sekarang Anwar Ibrahim naikkan berapa ratus juta. Contoh macam, aku pun lupa, contoh kita ambil macam 200 juta. Okey, kurang daripada 200 juta, kerajaan Sabah Sarawak boleh buat sendiri. Memang mereka dah tak perlu dah minta kelulusan daripada kerajaan pusat. Itulah Anwar Ibrahim. Dia memudahkan untuk Sabah dan Sarawak. Dan dia bagi tuntutan apa yang di puluhan tahun duk tunggu MA63 ni, Anwar Ibrahim bagi. Walaupun Anwar Ibrahim bagi tak banyak, tapi dia bagi atas kemampuan kerajaan hari ini. Kemampuan duit ringgit kerajaan hari ini. Hutang 1.5 trilion kan. Bukan sikit, banyak gila-gila punya. Bukan nak kata lah PAS ni memang kemaruk gila-gila. Kemaruk. Dia sanggup buat apa saja demi dia nak dapat kuasa. Dia nak dapat kedudukan. Aku dah ulang-ulang dah berkali-kali.
33 bulan. Kita ambil 3 tahun mereka menjadi ahli parlimen kerajaan. Sebelum ni PAS dulu saja pernah bersama dengan Barisan Nasional, dulu berpisah dengan Barisan Nasional, mereka jalan solo parti PAS hinggalah 2020 mereka dapat jadi kerajaan. Puluhan tahun jadi pembangkang, tak pernah dapat peruntukan. Hadi Awang balik daripada Madinah dulu, dia jadi wakil rakyat dan jadi ahli parlimen puluhan tahun tak pernah dapat peruntukan, hanya dapat peruntukan kerajaan negeri Terengganu. Tiba-tiba dapat menjadi ahli parlimen kerajaan, dapat 4 juta setahun peruntukan. Bayangkan 3 tahun dapat hampir 12 juta peruntukan. 4 juta tambah 4 juta tambah 4 juta, 12 juta dalam masa 3 tahun. Tiba-tiba sekarang tak dapat peruntukan. Tapi bayangkanlah, cuba hampa tengok betapa mewahnya zaman mereka. Kempen pilihan raya umum yang ke-15 dan kempen pilihan raya negeri, 6 negeri baru-baru ni. Mana mereka ambil duit? Duit daripada segi sakau, duit judi satu bab dah. Duit sakau, duit komisen selama projek ni satu bab dah. Ni duit peruntukan lagi. Sebab tu kita boleh tengok mereka tabak duit kau-kaunya. Mereka sanggup buat apa saja demi mereka nak dapat kuasa. Itu yang perangai amat-amat memalukan. Mereka ni lah, puak-puak parti PAS ni lah yang menjatuhkan martabat agama Islam. Mereka lah yang menjatuhkan martabat bangsa Melayu. Sebab apa? Mereka duk kata mereka ni perjuangan Islam. Perjuangan itu, perjuangan ni demi agama, bangsa dan juga negara. Tapi boleh tengoklah ahli-ahli parlimen mereka naik apa, mewah-mewah. Naik Mercedes, naik BMW. Taqiyuddin, nombor plate kereta BMW Taqiyuddin yang berharga RM700,000. TAK 1. Taki, nombor plate saja pun dah berapa puluh, tak tahu ratus ribu apa. Nombor plate sahaja. Mana mai duit kekayaan tu sehingga boleh beli kereta. Itu baru kereta, belum rumah kan. Rumah ada berpuluh-puluh, tak tahulah kan. Dengan aset-aset ahli-ahli parlimen lama ni, of course mereka ada saving. Yang menyebabkan 5 orang yang menyokong Anwar Ibrahim tu, itu semua hanya seorang saja ahli parlimen yang dah jadi sebelum-sebelum ni, yang ahli parlimen Bukit Gantang. Yang lagi 4 semua ahli-ahli parlimen baru tau. Baru menjadi ahli parlimen. Sebab tu mereka tak ada duit, tak ada peruntukan. Terpaksa buat sokongan seperti mana hak yang mereka buat. Jadi barulah akan ada kemudahan-kemudahan daripada kerajaan. Jadi cuba kita fikirlah kan, atas kemaruk-kemaruknya dengan bila macam ahli-ahli parlimen daripada lompat sokong Anwar Ibrahim dah 5 orang kan. PAS ni pun takut juga, tapi kita dengar memang akan ada orang yang melompat menyokong Anwar Ibrahim, yang bakal menyokong, tapi dia pun takut sebab dia parti PAS ni dia ada sumpah taklik. Sumpah taklik ni okey, sebagai contoh macam dia kata, okey, saya akan menjadi ahli parlimen mewakili parti PAS, saya akan serahkan diri saya untuk parti PAS, untuk taat kepada parti. Kalau saya engkar parti, kalau macam saya melanggar undang-undang parti ni, saya akan ceraikan isteri saya dengan talak 3. Lepas tu harta-harta saya semua saya akan kembalikan kepada parti PAS balik. Apa-apa yang saya ada semua saya akan serahkan kepada PAS balik. Gaji saya pun saya akan serah kepada PAS balik. Bini dia yang tak ada kena mengena dengan politik, yang tak main politik pun, tak tahu pasal kena cerai. Jadi sebab tu dekat Perlis Iswadi cakap tak laku. Sumpah taklik itu tak boleh pakai. Itu semua sesat. Perkara-perkara yang tak boleh pakai, tak elok, tak bagus. Memecah belahkan, meruntuhkan rumah tangga orang. Bagus ke tak bagus? Sebab apa? Sebab kemaruk kuasa teruk sangat. Jadi jujur cakap, puak-puak ni memang patutnya kena hapuskan. Kena hapuskan, wajib bubarkan parti PAS. Sebab apa? Mereka yang merosakkan agama Islam. Mereka yang menjatuhkan agama Islam. Mereka yang memalukan agama Islam terhadap agama-agama lain. Agama-agama lain, bangsa-bangsa lain, mereka gelak aja lah dengan apa yang berlaku di dalam agama Islam di dalam Malaysia. Hama mengkafirkan aku, hama menjahilkan aku, hama itu, hama ini. Kan? Membodohkan macam-macam. Malu kok orang, geng. Jadi inilah sedikit perkongsianku. Boleh tolong subscribe, like, komen dan share. Kita jumpa untuk video yang akan datang. Assalamualaikum.